Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan-puan di pagi-pagi hari begini dalam rancangan Laman Nurani. Dan insya-Allah pada pagi-pagi begini, kalau boleh tu kita sambil-sambil kita buat kerja-kerja seharian kita, kalau boleh jangan sambil-sambil, tapi dah keadaan terpaksa, sambil-sambil tu kita dengar-dengarlah sikit, kita pandang-pandang sikit, jeling-jeling sikit, tengok-tengok sikit tentang Laman Nurani kita pada pagi ini yang akan menyebabkan kita insya-Allah tidak bersifat yang dipanggil bodoh sombong. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau dalam kehidupan kita, kalau orang kata, orang kenalkan, bila kita berkenal dengan orang, kemudian nanti ada orang yang kedua, tiga, you cakap, you tahu tak dia tu, you kenal, dah lama kenal dia. Kita ada orang kata, tak lama sangatlah, barulah 2-3 hari. I dah kenal dah biasa dengan dia. Dia tu, ya Allah, paling susah sekali nak cakap dengan dia. Kenapa? Sudahlah bodoh, sombong pula. Jadi, kalau sekarang ini, bukan hanya orang tak suka orang bodoh sombong, orang akan kata, sudahlah buruk, belagak pula. Itu pun satu masalah juga. Samalah tu, sepupulah tu. Dalam bodoh sombong, dalam buruk, belagak pula. Yang terbaiknya macam mana? Kita nak elakkan perangai bodoh sombong kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita cari punca. Kenapa kita nak bodoh dan kenapa kita nak sombong? Kita cari punca. Kenapa kita mesti nak sombong, nak bodoh? Kata-kata kita tak nak. Tapi kita berlaku. Sebenarnya, teras dia satu je. Kita tak perasan kita bodoh dan kita sombong. Dan dicampurkan bodoh dan sombong. Kerana kita tak hidup dalam budaya yang dipanggil budaya Iqra. Saya letakkan satu budaya pada pagi ini. Kadang-kadang bila cakap pasal budaya pun kita jadi sombong dengan istilah budaya tu. Benda yang tak baik pun kita kata budaya. Tapi sebenarnya budaya ini mestilah sesuatu yang menjadi kehidupan kita. Sesuatu yang dilakukan, yang menghasilkan kebaikan untuk orang lain. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, diri sendiri kemudian kita nak lahirkan kebaikan untuk orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala awal-awal lagi pada permulaan turun wahyu yang dia minta kepada Nabi Muhammad, apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Iqra. Bila Jibril datang jumpa Nabi Muhammad, Jibril kata Iqra. Apa Nabi Muhammad jawab tuan-tuan dan puan-puan? Wa ma ana biqari. Aku tak boleh membaca. Aku buta huruf. Bukan semua orang tak tahu aku dilahirkan sebagai buta huruf. Tapi Jibril terus kata Iqra, 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 sehingga nak demam Rasulullah. Dia balik pun, dia jumpa isterinya ketika itu bersama Khadijah. Dan dia minta Khadijah menyelimutkannya dengan mengatakan Zammiluni, Zammiluni, Zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku, selimutkan aku. Tapi Khadijah sebagai orang yang ada budaya Iqra, apa dia kata kat suami dia tuan-tuan dan puan-puan? Apa dia kata? Macam kita kata? Atau macam yang biasa-biasa orang lain kata? Kalau kita kata apa? Itulah, dah tahu umur 40, dah tua, pergi ke gunung tu duduk sorang-sorang, dah masuk hantu dah kan, balik dah domam, dah minta kita pula selimutkan dia. Apa kerja orang tua ni? Kita kata macam tu. Tapi Khadijah orang yang tak bodoh dan tak sombong. Dia ambil selimut, dia peluk Rasulullah, kemudian dia bagi pendapat, dia kata sekejap. Macam mana lembaga yang kau jumpa tu? Rasulullah kata, tak nak cerita, gerun. Betul tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran Allah membayangkan para malaikat ni khusus untuk Jibril. Dia kata allamahu syadidul quwa. Rasulullah ini diajar oleh Jibril, wahyu bawa melalui Jibril. Jibril ni satu kaki kat ufuk sini, satu kaki kat ufuk sini. Besar tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Rasulullah domam, kalau kita pengsan, langsung tak boleh bercakap. Tapi dek kerana kedua-dua suami isteri ni tak bodoh, tak sombong, Khadijah peluk, Khadijah pakai tudung, Khadijah buka tudung, kata Rasulullah dia tak ada. Khadijah pakai tudung, dia ada. Jadi, kata Khadijah, kalau begitu, dia bukan syaitan. Dia bukan syaitan. Dia adalah utusan Allah. Dan besok paginya, bila cerah, Khadijah bawa Rasulullah pergi jumpa sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang ahli kitab yang pernah memang hidupnya dengan, kalau kita kata sekarang sebagai pendeta lah, dia membaca kitab. Dan bila dia tengok je Nabi Muhammad, bila dia dengar cerita Nabi Muhammad, dia kata inilah dia orang yang disebut dalam kitab Injil sebagai Ahmad
yang akan menjadi manusia yang menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Sedikit cerita saya bawakan pada pagi ini untuk kita realisekan diri kita. Kita sedarkan diri kita. Kenapa kita tak boleh jadi macam tu? Sebab kita tak ada iqra'. Ya? Kita tak baca. Kita tak baca. Kalau kita baca pun, kita tak faham. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalimah iqra' dalam bahasa Arab ini, apabila digunakan qara'a, yaqra'u, dia mengandungi erti faham. Tak boleh kalau kita kata, dah baca? Dah. Apa yang you baca? Entah majalah, baca je lah. Itu bukan baca, ya. Itu cuma kita tengok-tengok saja. Apabila kita guna istilah iqra' dalam bahasa Arab, baca, dia kena faham. Lepas faham, kena buat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, nak mulakan diri kita supaya kita tak jadi orang yang bodoh sombong, maka kita kena belajar. Istilah kita pada pagi ini, sentiasa belajar. There is no expire date. Tak ada tarikh tamat. Tak ada luput tarikh untuk belajar. Kalau benda lain dan dunia semua ada luput tarikh, terutama makanan. Jangan kita nak makan tengok kita, kita tengok, kita baca. Ini besok dah tak boleh makan dah. Bukan main kita berhati-hati sebab kita takut jadi penyakit. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tak duduk dengan ilmu, sebenarnya penyakit bodoh sombong ni lagi banyak dia makan. Bukan dia makan usus kita, bukan dia makan kita punya jantung, tapi dia makan iman kita. Kerana sifat sombong, al-mutakabir, rasa bangga, rasa betul, rasa besar diri, hanya milik Allah. Macam mana pula kita boleh rasa sifat Allah pada diri kita? Betul, dalam Asma'ul Husna ada 99 nama Allah. Memang kita disuruh belajar, tapi kita tak boleh berakhlak dengan sifat Allah. Kita boleh sipi-sipi. Ar-Rahman kita boleh sikit-sikit sebab kita pun memang tak boleh jadi Ar-Rahman, betul? Dalam masa kita, anak kita yang kita kata kita sayang, kita lahirkan, kita susukan, kita kandungkan. Kalau budak tu pagi-pagi nak pergi sekolah tak ada tangan minta duit, apa kita kata? Kalau betul kita sifat Ar-Rahman, kita kata kita ni berakhlak seperti akhlak Allah. Mana kita nak cakap, baik-baik nak, ni RM2, belanja elok-elok, tabung bakinya. Kita kata macam tu, kurang. Kebanyakan kita kata, tak ada kerja lain, tak ada tangan je. Kau ingat mak ni cap duit kau? Ya, kau ingat bapak kau ni kilang duit ke? Kita akan lebih banyak mengungkit daripada kita memberi dengan ikhlas. Maknanya kita sudah mula tidak boleh berperangai dengan baik. Jadi kita akan sambung lagi selepas ini insya-Allah. Wallahualam. Lah bertemu kembali kita. Kita terhenti sekejap tadi mengenai macam mana kita nak fahamkan diri kita supaya kita tak jadi bodoh sombong. Sebab rugi orang jadi orang bodoh sombong ni. Semua orang tak nak kawan. Kita ambil lah istilah yang mudah kita guna. Semua orang tak nak kawan. Bila orang tak nak kawan, kita seorang-seorang, apalah jadi kehidupan kita. Sebab manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Allah cipta manusia ni, dia tak boleh seorang-seorang. Sebab itu, dalam hati nuraninya, yang kecil itu, pada sampai dia peringkat umur remaja saja, dia akan mula mencari pasangan. Jadi kalau kita ada sifat bodoh sombong pun, sukalah kita ni rasa kita betul dan kita lebih, tak boleh ditegur, tak boleh dibagi tahu, tak boleh dihalang pun, maka kita akan jadi orang yang pasangan kita pun sendiri tak suka dengan kita. Sebab dia kata apa? Tuanku raja dah balik dah. Dia akan mula memberikan title-title. Orang tak boleh kena tegur, orang tak boleh diajak bercakap, orang tak disenangi dalam kehidupannya. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama menilai. Bila kita nak mengubah sifat kita, sedikit demi sedikit, kita mulakan tadi dengan ilmu. Okey, kita lihat. Apabila Allah menyatakan Iqra' kepada Nabi Muhammad, kita lihat Iqra' itu menuntut apa. Ya? Beberapa perkara kena ada dalam budaya Iqra'. Saya promosikan lagi budaya Iqra'. Budaya maknanya kita kena hidup dengan keadaan selalu membaca. Maknanya kita ada majlis ilmu, okey, kita pergi, kita uruskan, kita bawa juga majlis ilmu datang rumah kita. Ini satu lagi, satu cara kita nak mengatasi bagaimana kita ahli rumah kita jadi tidak sombong, jadi tidak lalai, jadi tidak bodoh lah kita kata. Kerana kita buka laluan untuk orang datang ke rumah kita. So, orang-orang yang boleh datang rumah kita melihat keadaan kita sebegitu keadaannya, mereka juga adalah orang yang tidak sombong diri. Mereka juga adalah orang yang bukan memilih kasih, bukan pilih bulu. Sebab itulah dalam Iqra' dia kena ada melihat dan menilai. Melihat by observation kalau dalam bahasa Inggerisnya. Tapi dalam bahasa Arabnya, afala yubsirun, tidakkah kamu mau melihat? Melihat dalam istilah
kalimah Quran afala yubsirun ini tuan-tuan dan puan-puan, diguna kalimah basara. Basara ini kalau kita kaitkan, dia bukan melihat dengan mata kita yang kita kata guna kanta ni. Kalau mata kita yang kita guna kanta ni, dia kata nazara. Sebab itulah orang yang menggunakan kacamata, ya, atau kita kata guna spectacle ni, guna spek ni, digunakan namanya, kalau laki-laki dipanggil aban nazarah, kalau perempuan dipanggil ummun nazarah. Maknanya orang yang pakai alat bahan untuk melihat. Tapi Al-Quran disebut afala yubsirun, ya, afala yubsirun. Maknanya tidakkah mereka melihat by observation, melihat dengan mata hati. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, orang yang banyak memerhati, dia akan jadi rendah diri. Dia akan menilai dia dengan orang lain yang lebih kurang daripadanya. Maka dia rasa dirinya, ya, dirinya memanglah sentiasa dalam kekurangan. Yang jadi rasa lebih ini, ya, dia melihat, ya, alah, kalau dia ada gitu, kita pun ada macam gini, kita tak kurang daripada dia, ya, kita pun ada gini. Kita nak tunjulkan, maka kita akan sentiasa jadi orang yang merasa lebih, kemudian orang nak tunjuk, kita tak nak. Tuan-tuan dan puan-puan, by observation, melalui pemerhatian, kita lihat kenapa kita kata kita tak perlu kepada sifat sombong. Sebab kita tak ada apa-apa, kita tak boleh mencipta, kita tak boleh mencipta. Yang kita nak act sangat, kita nak kata ini adalah ciptaan saya. Saya dah mencipta satu resepi, katalah ibu-ibu pagi ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita mereka. Kerana yang mencipta adalah Allah. Kalimah khalaqa, mencipta, hanya kepada Allah. Sebab tu kalau orang dia memerhatikan Quran, bila Allah katakan penciptaan, maka dia tidak akan berani mengatakan saya dah cipta ini. Sebab dia bukan Allah. Okey. Yang kedua, by observation, melalui pemerhatian. Kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak act sangat ni, kita bandingkan diri kita dengan makhluk Allah yang lain. Saya rasalah, kalau banding dengan nyamuk aja pun kita ni dah tak kuat dah. Nyamuk yang begitu Allah buat, jangan cerita anggota dia yang cukup dengan dia punya peralatan penghadaman dan sebagainya. Cerita nyamuk ni boleh injek kita, boleh tinggalkan kesan, boleh bawa penyakit. Yang dalam satu cerita, yang dalam Al-Quran juga telah merekodkan bahawa salah seorang Fir'aun yang pernah gagah perkasa zaman dulu mati kerana digigit nyamuk. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Nak lebih sangat apa kita ni? Nyamuk gigit kita, sebenarnya bukan gigit, cucuk kita kan, dia injek kita. Dia ada bawa kuman. Kita yang begini, rasa hebat, rasa boleh jalan atas muka bumi Allah, rasa kita boleh milik, rasa kita ada kebun, rasa apa? Kita rasa kita hebat. Tidak. Ada makhluk Allah yang Allah buat kecil sangat, halus sangat, tapi fungsinya hebat. Jadi, kalau kita lihat, kenapa pula aku nak lebih-lebih? Nak kata kita, badan kita besar, berapa? Tinggi kita, 8 kaki. Berat kita berapa? 160 kilogram. Wah, kita ni, kalau kita jalan, jangan main-main. Kalau kena dia punya angin, hayunan tangan aja, pengsan kita 2 hari. Tuan-tuan dan puan-puan, bandingkan kita dengan gajah. Gajah lagi kuat, kayu balak satu sekeping, bukan sekeping. Satu roll kayu balak tu dia tarik seekor-seekor dia. Kita guna istilah, sorang-sorang aja dia tarik. Kita nak ambil pencolek gigi pun tak kuat. Tengoklah, biasa kita dah kenyang, dah habis makan 4 pinggan, tolak pinggan, colek gigi ada kat meja sana. Masih kita minta tolong ulurkan colek gigi tu. Nak ambil colek gigi pun tak kuat. Nak kata pula kita hebat. Padahal kita ni memanglah lebih diri, merasakan kita hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong mari kita sama-sama menilai diri kita dengan makhluk Allah yang lain. Allah jadikan binatang lain boleh terbang. Apa hebatnya kita? Apa hebatnya kita? Kita tak boleh terbang. Nak terbang macam mana? Kenyang pun dah tak boleh bergerak. Ya? Nak hebat macam mana? Lapar pun dah sakit. Nak sombong macam mana? Ya? Panas saja kita dah ngantuk. Nak lebih macam mana? Kita tak pernah boleh mengelawan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ingatkan diri kita pagi-pagi ni. Apa kita ni? Apa tugas kita ni yang kita nak lebih sangat? Maka kita kena ingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengeluarkan sifat bodoh sombong kita, untuk mengeluarkan rasa lebih, untuk menafikan diri kita ni terbaik, maka kita kena buat satu gerak kerja, bahawa kita dijadikan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia-dunia ni semata-mata, bukan untuk berlumba-lumba dengan kelebihan dunia, tapi untuk beribadat kepada Allah, yang insya-Allah kita akan cuba selesaikan dalam ruangan kita selepas ini. Kita masih membicarakan mengenai
satu sifat yang terkeji sebenarnya. Bukan hanya dikeji oleh Allah SWT. Allah tak suka. Tapi orang ramai pun tak suka kalau orang yang bodoh sombong. Salah seorang, kita katalah contoh ya, manusia yang pernah berakhlak ataupun berperangai ya, bodoh dan sombong ini, tak lain tak bukan, katakanlah kita ambil contoh Fir'aun yang pernah menjadi Raja Mesir pada satu ketika, yang pernah memelihara Nabi Musa, yang pernah jadi bapa angkat Nabi Musa, yang pernah ya berlawan dengan Nabi Musa semasa Nabi Musa kecil. Kita lihatlah ya macam mana dia menunjukkan kebodohannya dan kesombongannya. Kita nak ambil contoh mana lagi tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tak ambil contoh daripada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, apa akibatnya orang yang bersifat bodoh sombong ini? Macam Fir'aun tu. Apa akibatnya? Daripada dia hidup dulu sampailah sekarang ini, semua orang sebut Fir'aun Nabi Musa, Fir'aun zaman Nabi Musa. Kerana apa? Kerana dia pada umurnya yang sebegitu jadi raja, kemudian ia terkenal dengan raja yang memerintah dengan mengemukakan kelebihan-kelebihannya. Fir'aun dan tuan-tuan, dia selalu kata dia yang hidupkan manusia dan dia matikan manusia. Sehinggalah Nabi Musa ya terhanyut di istananya dan dipelihara oleh Asya, serta dia bersetuju untuk pelihara Asya ya. Sampai Nabi Musa ketika jadi kanak-kanak lagi tu pun dia masih nak bertelagah dengan Nabi Musa, sehinggalah Nabi Musa tersalah ambil antara susu dengan bara, kemudian pelatlah Nabi Musa, pendeklah lidah Nabi Musa sampai ketua kerana kebodohan Fir'aun dan kerana kesombongan Fir'aun. Tuan-tuan dan puan-puan, akibat daripada sifat bodoh sombong ini ialah merugi diri sendiri. Ya, satu trademark, satu jenama yang paling tidak diminati oleh seluruh alam. Bukan hanya manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada terbaca ya satu dua hadis yang makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk malaikat. Apabila seorang yang keluar daripada rumahnya dengan sifat kikir, dengan sifat sombong, dengan sifat rasa besar diri, malaikat pun kata, ya Allah, ya tolonglah, hancurkanlah orang ni, sebab dia terlalu lebih-lebih, terlalu sombong, terlalu ya mengiya-iyakan dirinya yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ya, kita lihat orang bodoh sombong ni akhirnya merugikan diri sendiri, macam cerita Fir'aun. Kerana dia nak kekalkan kekuasaannya. Ya, itu dia. Ya, orang yang dia jadi sombong ni sebab dia nak yang dia punya tu tak ada orang boleh share. Tak ada orang boleh ambil. Ya, nobody will take after him. Tak ada orang boleh duduk selepas dia. So Fir'aun dengan kegilaannya, dengan kesombongannya yang nak kerusi dia tu saja dia boleh duduk, maka dia sanggup mengeluarkan akta bunuh semua anak lelaki dari keturunan Bani Israel saja. Bukan semua anak lelaki, tapi dari Bani Israel. Hasilnya apa tuan-tuan? Dia dibenci. Dia dibenci. Tak ada seorang pun yang hidup dalam zaman dia tu ya menyukainya. Malah semua orang doakan kehancuran dia tanpa dia tahu, tanpa dia mengetahui, tanpa dia sedar. Alangkah ruginya manusia yang kalau di langit dan di bumi dan barang yang ada di antara keduanya mendoakan tentang kecelakaannya. Kerana yang kita hari-hari angkat tangan tuan-tuan dan puan-puan, kita kata apa? Allahumma arhamna, ya arhamar rahimin arhamna, rabbighfirli, rabbirhamni. Apa maksudnya? Kita minta Allah rahmatkan kita, tapi kita bila keluar daripada rumah kita atau waktu kita berada dalam rumah kita bersama orang lain yang namanya manusia, kita sombong, kita rasa lebih, kita rasa bangga, kita rasa kita betul, kita rasa kita pandai, kita rasa kita ya, kitalah segala-galanya. Kita jadi ayah. Ni ayah. Dengar cakap ayah. Sebab tak dengar cakap ayah, ya, tak selamat. Okey, sebenarnya nak dengar cakap ayah macam mana kalau ayah tak dengar cakap Tuhan? Ayah kena dengar dulu cakap Tuhan, baru boleh anak dengar cakap ayah. Tapi kita pun kata, dengar cakap ayah, ikut cakap ayah. Ayah yang makan garam dulu tau. Kalau ayah dah makan garam dulu, ayah banyak tahu. Itulah sebabnya anak muda sekarang kata, itu sebabnya dia, ayah kita ni semua darah tinggi. Sebab dia makan garam dulu, banyak sangat dia makan. Dia tak reti sekarang jangan makan garam banyak. Orang pun dah buat garam yang tak penyakit. Dia tak nak tanya, dia makan juga garam tu. Setengah-setengah kunyah garam. Obat kuat, dia kata. Sombongnya dia dengan prinsip dia, sombongnya dia dengan kebodohan dia. Dia tak nak terima yang baru. Yang baru yang tidak bercanggah dengan syariat. Saya tegaskan di sini tuan-tuan. Yang baru yang tidak bercanggah dengan syariat. Maka dia akan menerima bala dia. Akan dapat penyakit, akan dapat ya kebencian orang. Orang tak suka. Suami isteri pun tak suka. Alah tu saya cakap dengan orang tua ni, memang tak dengar punya, maka akhirnya semua makhluk akan membenci kita. Semua makhluk akan
ya, akan mendoakan kerosakan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, apa pandangan Islam terhadap golongan ini? Pandangan Islam, ya, ialah kalau saya ambil satu ayat, di akhir ayat Allah menyatakan innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Ada yang menyebut tentang, ya, ayat itu menyebutkan tentang maksudnya, mudah-mudahan ianya tepat dengan maksudnya. Sesungguhnya Allah tak suka orang-orang yang sombong. Sombong, ya. Sombong ini dia jadi mesti kalau orang tu bodoh. Mesti orang tu tak sedar dia bodoh. Orang tak belajar, orang tak nak bercampur, orang tak nak mengorbankan tahap pengorbanan yang tinggi, ya, kepentingan diri, dia mesti jadi sombong. Apa kita nak susah? Kita tak minta nasi orang, kita tak susah kan? Kita kerja duit kita punya suka lah. Kita nak buat apa? Kita nak campur orang, kita punya pasal lah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa akibat pada orang yang begini? Allah sebut dalam Al-Quran. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Berjalan. Okey? Simpan duit, tabung duit, berjalan. Kamu berjalan. Pergi seluruh dunia ini, ya, tapi bukan jalan untuk bershopping. Jalan sibuk nak beli piuk besar, kuali besar, garpu besar, sudu besar, balik letak kat tepi dinding, tak tahu berapa besar makanan yang kita nak makan, berapa banyak makanan kita nak masak, tak guna pun. Tapi Allah kata fasiru fil ardi, pergi berjalan di muka bumi Allah. Untuk apa? Fanzuru, observe, lihat kaifa kana aqibatul mukadzibin. Apa akhirnya orang-orang, kebalasan orang-orang yang bodoh sombong. Termasuklah Firaun yang sampai hari ini tuan-tuan dan puan-puan, mayatnya tidak ditanam, masih ada di Mesir, masih ada di museumnya. Tuan-tuan pergilah tengok macam mana akibat orang yang bodoh sombong itu. Kalau dah mati, dah lama, sekian lama, beratus tahun, tapi masih terbujur. Yang kita lihat hanyalah seperti tanah liat saja. Apa nilainya? Apa jadinya? Ya, dia takkan sama dengan orang kerana dia melawan nilai, ya, nilai akhlak yang Allah suruh. Orang yang paling Allah suka sekali ialah orang yang tawaduk, orang yang merendah diri, orang yang bukan dalam sembahyangnya saja tunduk dan sujud, tapi apabila dia bergaul dengan manusia, apabila dia menjadi manusia selepas waktu sembahyangnya, dia sentiasa patuh, belajar, tunduk dan mengikuti perintah Allah bila-bila masa, di mana-mana saja, walaupun pada diri yang sedang keseorangan. Berkatlah hidup, rahmatlah dianya, maka bahagialah keluarganya dan sejahteralah masyarakat dan negara. Wallahu alam bisawab. Untuk itu kita jumpa lagi di lain siaran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.